03-8926-3434 untuk maklumat lanjut. Fikir Kemanusiaan, Fikir Islamic Relief. 8.33 minit pagi dan seperti biasa hari Isnin kita dah war-warkan tadi sebenarnya dan tibalah masa untuk kita bersama dengan tetamu kita untuk analisis hari ini. Ya, bercerita tentang Hidayah Center Foundation dan sukarelawan. Ada hashtag juga ni, sampaikan Islam santuni mualaf. Itu dia kan. Dan tamu kita sudah pun bersama kita di konti hari ni. Seperti minggu lepas kita ada 3 orang. Betul. Ada sayap kiri sayap kanan di Hidayah Center. Bukan sayap kiri lah, memang orang tulang belakang ni. Tulang belakang sebenarnya. Iaitu Puan Siti Hamisah Manan, Ustazah Siti Hamisah, Pengurus Pentadbiran dan Sumber Manusia Hidayah Center Foundation. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustazah, sihat kita? Alhamdulillah. Syukur sihat hari ni. Dan turut ditemani oleh seorang lagi warga Hidayah Center, Cik Wan Muhammad Wan Ibrahim, penolong pengurus latihan Hidayah Center Foundation. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat kan kita, Cik Wan? Alhamdulillah. Dan seorang lagi yang insyaAllah on the way masuk studio, Puan Rafidah Veronica, seorang saudara baru dan juga merupakan sukarelawan Hidayah Center Foundation yang akan bersama kita sebentar saja lagi. Alhamdulillah. Dengar kata baru lepas program hujung minggu lepas ni. Kita nak tahu jugalah program apa tu. Gambar yang dikongsikan tu untuk jamuan sempena tahun baru Cina sangat meriah dan Hidayah Center juga turut terlibat dalam penganjuran tersebut. Mungkin Ustazah tahu, Cik Wan nak kongsikan. Silakan Ustazah. Saya kongsikan sedikit lah. Alhamdulillah, semalam kita di Kuala Lumpur dan Selangor Chinese Assembly Hall. Di situ kita ada menyambut Chinese New Year Open House. Memang rasanya ni dah tahun yang keberapa belas dah kita sambut. Setiap tahun kita sambut dan Alhamdulillah tahun ini kita bekerjasama dengan Yadim, Jakim, Makma, Perkim, banyaklah yang NGO bersama. Alhamdulillah sambutan dia sangat menggalakkan. Ramai kaum Chinese datang, Islam dan juga yang masih belum Islam datang sama-sama. Jamuan muhibah mengeratkan silaturahim antara golongan bangsa Cina ni, walaupun regardless Islam ke Kristian ke, kita gather sama-sama, duduk sama-sama, makan besar. Dalam muhibah, suasana sangat muhibah. Bila sebut tentang banyak NGO yang hadir dan juga semua yang hadir tu rasanya meriah. Sangat meriah lah. Dan di mana kalau Cik Wan pula di Masjid Sultan Nur Aziz, Masjid Bulat PJ. Betul. Sebab semalam kita ada 2 program yang serentak. Satu di KL Selangor Chinese Assembly Hall, KL kan. Satu buat kat Dewan. Dan satu lagi, dia konsep ni pun konsep baru yang kita Hidayah Center buat, iaitu Chinese New Year Open House tapi kita buat kat masjid. Dan Alhamdulillah kita dapat kerjasama yang sangat baik daripada Masjid Tun Abdul Aziz dan AJK tu semua sangat terbuka. Kita buat dekat masjid. Alhamdulillah mereka juga masuk dalam masjid dan kat situ kita ambil peluang untuk kita sampaikan Islam. Alhamdulillah. Kita ucapkanlah atas anjuran program yang baik begitu. Dan mungkin untuk awal segmen kita hari ini, dan ini merupakan episod terakhir bersama Hidayah Center, dan macam minggu lepas kita bagi tahu kita nak cerita macam mana kita yang dengar, yang menonton juga di Facebook IKIM FM pagi ni boleh turut bersama menjadi sukarelawan Hidayah Center. Dan dari segi keahlian dan operasi pengendalian sukarelawan ni macam mana mungkin secara ada keahlian asasnya ke? Tu. Okeylah. Kita kalau bercakap pasal yayasan ni, dia tidak sama macam NGO. NGO lain yang berdaftar dengan ROS, iaitu pertubuhan pendaftar pertubuhan, dia ada keahlian macam Perkim, Makma, MRM, mereka ni berdaftar bawah pertubuhan. Betul. Tapi macam yayasan ni, kita berdaftar di bawah Biro Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Dia sebuah yayasan, dia tak ada keahlian. Yayasan yayasan. Kita ni sebuah yayasan, tapi kita bergerak macam NGO jugalah, tapi kita tak ada keahlian. That's why kita tak boleh sebenarnya ada keahlian berbayar. Salah di sisi undang-undang. Jadi oleh itu kita di Hidayah Center ni kita ada keahlian berbentuk sukarelawan. That's why operasi kita ada HQ, kita ada operasi di peringkat negeri, dan juga di peringkat kawasan lah. Dan banyaknya terlibatnya memang sukarelawan yang membantu kita. Sukarelawan sukarelawan. Jadi memang kita keahliannya memang sukarelawan lah. Maknanya sukarelawan tu ada kemungkinan nombor ahli dia, bukan ahli, nombor macam pendaftaran dia orang, macam pian sukarelawan 00146 ada kod kononnya lah begitu. Adakah macam tu, ataupun dia sebab perlu ke mereka berdaftar juga dengan Hidayah Center? Okey, sebenarnya sukarelawan ni dia adalah kita baru dan kita sedang membina sistem
sistem pendaftaran macam tu lah. Tapi buat masa ni kalau saudara Encik Wan sendiri, dia ada menguruskan sukarelawan ni, dia ada batch by batch. Jadi setiap batch tu dia ada lah berapa orang ya. Wan, so Cik Wan memang boleh cerita mungkin nak cerita sikit sebagai yang terlibat dalam pengurusan latihan untuk sukarelawan ni. Macam mana agaknya sukarelawan mendaftar bersama Hidayah Center? Mendaftar, Alhamdulillah sebab kita banyak program yang kita buat sepanjang tahun kan. Setiap kali program tu, bila orang tahu kita buat program, especially program dakwah kepada orang bukan Islam, mereka berminat dan juga bertanya kepada kita macam mana nak jadi sukarelawan kan. Bukan di ibu negara saja tak, Alhamdulillah sebab kita ada banyak cawangan dan juga kita punya Facebook pun ramai yang follow. Sebab itu kita punya volunteers pun ramai juga daripada negeri lain selain daripada Lembah Kelang. So insyaAllah mana yang kita boleh follow up, kita follow up lah kan. Sebab mereka ni dah serah diri lah nak bantu kita kan. Dan juga risau dengan dia. Patutnya kita kena manfaatkan serah diri tu macam paksa rela. Rela pula. Oh macam tu lah maknanya bila nampak program-program yang dibawakan Hidayah Center, akan ada je yang akan menghubungi InsyaAllah macam mana nak sertai. Dan dari semasa ke masa pun sebenarnya kita buat gathering. Itu yang batch-batch tu. Oh tu yang ada batch. Ada batch tu. Sekarang dah 9 batch sejak 2016. Ada 9 batch. 9 batch, lebih kurang 30 orang satu batch. Okey, bila sebut tentang sukarelawan dan juga aktiviti lah, kita nak tanyalah di sini live, secara live ni, apa antara aktiviti yang berjaya yang pernah dilakarkan oleh sukarelawan-sukarelawan ACF dan apa perancangan masa depan pula? Okey. Yang pertamanya cepatnya dah masa depan. Taklah untuk sukarelawan lah. Okey. Tanya boleh tak saya nak tekankan sikit kenapa kita perlu sukarelawan? Sebab kita yang pertamanya sebab kita nak menggalakkan ataupun kita nak mengajak lebih ramai umat Islam kat Malaysia ni berdakwah. Sebab market dakwah kita kat Malaysia ni besar. Kalau ikut statistik yang 2010, kita kalau kawan-kawan kita yang beragama Buddha 19.8%, agama Kristian 9.2%, agama Hindu 6.2%. Tak mampu Hidayah Center nak buat sendirian ataupun kawan-kawan kita NGO lain kan. Kita kena libatkan sebanyak mungkin Muslim untuk berdakwah kepada non-Muslim yang 40%. So itu sebab kita perlukan sukarelawan, sebab kita nak ajak mereka sama-sama berdakwah. Dan juga kita tahulah tanggungjawab berdakwah ni kan kewajipan kan. Sebelum ni dah ada slot yang kita kupas kenapa dakwah ni wajib untuk kita sebagai seorang Islam ni daripada Al-Quran dan sebagainya. Dan aktiviti-aktiviti yang kita buat melibatkan sukarelawan ni berkaitan dengan bisnes kita. Sampaikan Islam, santuni mu'alaf. Maknanya dakwah kepada orang Islam, sampaikan Islam kepada yang bukan Islam dan juga bantu saudara baru. So aktiviti-aktiviti yang kita buat berdasarkan kepada dua perkara ni lah. Dan yang sebenarnya yang saya teringat alhamdulillah saya dah masuk ke tahun keempat di Hidayah Center. Program paling besar yang alhamdulillah kita dapat begitu banyak volunteers ialah kita buat 16 April 2016. Program semua Dr. Zakir naik dekat Stadium Hoki Bukit Jalil. Masa tu memang saya yang in charge volunteers, dapat 500 orang. 500 orang volunteers sebab nak kena jaga 35,000 orang yang datang. So alhamdulillah itu saya rasa, dan juga yang lead tu alhamdulillah volunteers kita yang jaga parkingnya, yang jaga macam-macam kan protokol dan sebagainya. Alhamdulillah mereka sangat mainkan peranan yang bantu kita kan. Masa tu pun bukan Hidayah Center je lah pengajar, kita dengan NGO lain kan, gabungan dakwah Malaysia semua. Alhamdulillah kita nampak kat situ memang sangat besar peranan volunteers untuk bantu kita dalam dakwah ni. Betul dia Cik Wan ni mampu dan layak lah untuk menguruskan latihan-latihan melibatkan sukarelawan di Hidayah Center. Nama dia pun Wan. Wan. Only the one lah. Situlah kan. The one and only. Baik, itu antara peranan lah. Rasanya bukan mudah untuk menguruskan latihan-latihan melibatkan sukarelawan bersama Hidayah Center. Sama ada yang Muslim ataupun saya rasa mungkin saudara-saudara baru juga. Macam Puan Rafidah Veronica yang on the way. Silakan Puan. Masuk ke ambil tempat kita. Turut terlibat. Saudara-saudara baru kita juga turut terlibat dalam menjadi sukarelawan untuk menyampaikan dakwah. Apatah lagi macam Puan Rafidah. Assalamualaikum Puan. Sihat kita? Waalaikumsalam. Sihat Alhamdulillah. You look purple today. Okay. Alhamdulillah. Macam Puan Rafidah sendiri pun difahamkan mengikut pengalaman ataupun perjalanan kehidupan beliau sangat mencabar. Kejap lagi kita akan tanyakanlah bagi Puan Rafidah ambil nafas dulu banyak-banyak. Itulah. Kejap lagi ada cerita macam mana perik jerih yang dilalui oleh Puan Rafidah sendiri sebagai saudara baru, dan kemudian macam mana beliau pula boleh terlibat dengan Hidayah Center sebagai sukarelawan. Okay, sebelum kita berehat ni Ustazah Hafnisa nak kongsikan sikit antara program. Saya pernah
tengok di media sosial bagaimana sukarelawan Hidayah Center turun ke tempat awam, macam shopping center macam tu kan, approach ataupun mendekati pelanggan orang awam ni untuk berdakwah. Macam mana nak buat tu keberaniannya macam mana boleh? Macam mana, apa perkara penting yang perlu ada? Satu poin lah yang perlu ada pada para sukarelawan kat situ. Keberanian lah. Berani lagu mana? Sebelum tu kita latih mereka. So di bahagian latihan, kita latihannya bukan latihan sukarelawan saja. Latihan kita adalah latihan kepada umat Islam untuk jadi pendakwah menyampaikan mesej. Okey, antaranya bila kita dah latih tu dalam program yang kita panggil DDMM, dakwah dalam masyarakat majmuk, selepas mereka dilatih selama sehari ataupun 2 hari ni tokeh dia lah ni. Lepas tu mereka tu akan dia ada satu masa petang selepas habis hari Ahad tu, selepas 2 hari tu mereka akan dilatih sebelum tu dan mereka akan turun padang dan bersama dengan sukarelawan dan dai-dai yang pengalaman untuk bantu mereka dalam grup tu macam mana nak menyampaikan risalah tu kepada yang belum Islam, orang awam yang belum Islam. Okey, nanti kita tanya lebih lanjut lah tentang modul latihan itulah saya nak tanya tu. Betul. Dan juga Puan Rafidah sendiri, kita nak kongsikan pengalaman beliau nanti insya-Allah. Kita berehat kejap dan anda kalau ada soalan kepada 3 orang tamu kita dari Hidayah Center Foundation, boleh hubungi kami di talian 0362051500 ataupun kami alu-alukan soalan di WhatsApp kami di 01129004 Berehat kejap. Haji Faiz sedia menanti di talian untuk soalan anda. Kembali selepas ini di Warna Pagi IKIM FM, pilihan utama anda. Wari-wari saya Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dongai ya. Tahukah anda peralatan-peralatan komunikasi dan wireless mesti mempunyai label MCMC? Label MCMC pada setiap peralatan komunikasi dan wireless menunjukkan peralatan tersebut adalah selamat dan mematuhi standard-standard yang telah ditetapkan oleh MCMC. Antara peralatan yang mesti mempunyai label MCMC adalah telefon, mesin faksimili, komputer tablet, laptop, walkie-talkie, TV pintar dan peralatan-peralatan yang menggunakan teknologi wireless seperti Bluetooth dan Wi-Fi. Layari mcmc.gov.my untuk maklumat lanjut. Ada label, anda selamat. Hai Syah, lama tak jumpa. Makin bertenaga, cantik berseri lagi. Apa tipsnya? Aku amalkan susu kambing Tok Ali setiap hari. Produk susu kambing Tok Ali ni dah 9 tahun di pasaran. Meningkatkan metabolisme badan, mengimbangi kadar kolesterol dan pelbagai khasiat lain. Mari sini aku tunjuk website Dima, www.csm2u.com.my. Pelbagai variasi rasa ada. Asli, coklat, madu, kurma. Info terbaru produk susu kambing Tok Ali, senarai outlet, semua lengkapnya. Ada produk berasaskan kopi lagi. Dial 019-229-3025. Jangan lupa 019-229-3025. Alhamdulillah kembali bersama kami di Warna Pagi IKIM FM dan Warna Pagi ini diwarnakan oleh Islamic Relief Malaysia. Bantulah kepada mereka yang memerlukan di Syria, Myanmar dan Palestin menerusi tabung My Sedekah Islamic Relief Malaysia. Hubungi 03-8926-3434 untuk maklumat lanjut. Fikir Kemanusiaan, Fikir Islamic Relief. Alhamdulillah kembali untuk segmen analisis di pusingan kedua ini bersama 3 orang tamu kita, Puan Rafidah Veronica di sebelah kiri saya ataupun kanan anda lah, macam itulah. Sukarelawan Hidayah Center Foundation dan juga seorang kaunselor, saya difahamkan. Rafidah. Itu dia kaunselor. Saya nak mengadu lah macam ni. Terus mengadu. Okey, baiklah kita nak tanya ni Pian kepada Encik Wan Muhammad ni. Yalah tadi bila sebut tentang bagaimana kita approach public ataupun pergi ke masyarakat awam. Katakanlah kalau saya nak pergi mendekati mereka yang belum Islam, jadi mungkin mereka fikir ini nak jual barang ni. Jadi macam mana nak ciptakan keberanian dan juga bagaimana modul latihan tu diterapkan? Okey. Terima kasih DJ Hadari. Dia sebelum kita buat aktiviti dakwah di lapangan ni, antaranya contoh kita biasa buat Sri Dakwah kan, memang kita akan buat latihan khas supaya mereka ni tak terkejut, supaya mereka ni ada kemahiran untuk berdakwah ataupun bercakap dengan public kan, terutamanya non-Muslim kan. So dalam latihan tu kita akan train lah ataupun latih macam mana kita nak mulakan perbualan ataupun kalau dia lah discussion lebih lanjut tentang Islam kan, apa yang kita perlu sampaikan kepada dia tentang Islam. Tapi kita buat Sri Dakwah ni sebenarnya memang daripada awal kita kata dekat kita punya peserta ataupun orang yang kita train, buat Sri Dakwah sebenarnya antara objektif dia lah kita nak merasai rejection. Kalau kita buat Sri Dakwah, pengalaman kita buat Sri Dakwah, kalau lah 10 orang kita approach, 8 orang kata saya sibuk, saya tak nak, saya tak suka, itu biasa. 8 orang yang tolak. Memang itu sebenarnya kita nak peserta rasa sebab kena rasa lah. Kena rasa sebab dakwah Nabi dakwah Nabi Muhammad SAW rejection. So kena rasa. Tapi kalau 2 orang tu kata saya nak berminat lah, saya nak tahulah apa yang kamu nak terangkan ni, memang kita rasa macam
satu kita happy lah ataupun kita rasa macam kita sangat appreciate. Kita dah lupa dah yang 8 orang tolak tu. Dan itulah peluang kita untuk kita bercerita ataupun sampaikan Islam kepada dia kan. So dari teknik lah kita mula-mula tu kita kata ada tak masa 5 minit macam salesman jugalah. Salesman juga kan. Dia pun biasa juga ada orang tolak, tapi ada orang yang terima dia orang kan. Itu juga dalam siri dakwah. Tapi insya-Allah adalah dia punya. Saya pernah sekali tu makan dekat food court, makan seorang-seorang kan. Tiba-tiba ada somebody yang memperkenalkan beliau sebagai padri sebuah gereja. Sebab masa saya pakai jubah. So macam dia tanya dia tanyalah macam-macam jugalah tentang agama kita. Dia mungkin menunjukkan minat sama ada nak mendalami agama kita ataupun pada saya nak menguji aku ke apa ni, risau juga apa perasaan dia tanya lebih dalam, nervous juga sebenarnya. Tapi saya rasa itu juga yang dihadapi oleh sahabat-sahabat sukarelawan Hidayah Center untuk approach orang yang dalam satu orang tu tak kenal dan kita nak bercakap tentang memperkenalkan agama Islam tu sendiri. Okey, itu nanti kita cerita lebih lanjut lah tentang cabaran ataupun persediaan menjadi sukarelawan. Dan kita ada Puan Rafidah Veronica yang juga merupakan saudara baru yang berpengalaman untuk membantu saudara-saudara baru yang lain juga saya difahamkan untuk menghadapi pelbagai ujian, dugaan termasuk ancaman dalam kehidupan sebagai saudara baru. Kalau Puan boleh mulakan sikit dengan pengalaman peribadi Puan, bagaimana tahun bila memeluk Islam dan apa cabaran yang paling besar yang Puan Rafidah kita guna, nak guna nama Veronica? Sama je. Sama je. Okey. Yang Puan hadapilah di awal memeluk Islam tu. Puan Veronica. Alhamdulillah. Assalamualaikum terutama sekali kepada pendengar-pendengar dan DJ-DJ. Saya memeluk agama Islam pada Mac 2010. So Mac tahun ni masuk tahun ke-8. 8 ya. InsyaAllah. Dan bekas suami saya tidak memeluk agama Islam. Ketika mana saya masuk Islam, kami masih berkahwin. Jadi saya terpaksa berpisah dengannya kerana agama yang berlainan. Dan cabarannya amat tinggi kerana saya terpaksa mengislamkan anak-anak saya yang di bawah umur tanpa kebenaran daripada pihak dia. Jadi banyak jugalah masalah yang saya lalui. Masalah dengan mahkamah, masalah dengan polis, di mana banyak laporan dan turut melibatkan pihak polis. Ya, saya apabila keluarga melaporkan bahawa anak-anak ni dipaksa memeluk agama Islam, jadi polis ni bertindak kerana aduan. Tugas mereka untuk siasat. Bila mereka siasat, kami ni diadu. So siasatan tu terpaksa dijalankan mau tak mau. So dalam menjalankan proses siasatan, anak-anak pun akan diturut siasat. So traumanya amat tinggi. Ya, saya. So traumanya amat tinggi bagi anak-anak ni kerana kami pernah mengalami situasi di mana polis datang dengan pemotong grill and crowbar nak kopek grill, nak bawa anak ni berdasarkan laporan yang telah dibuat. Jadi bekas suami menuntut anak-anak itu untuk bersama beliau tinggalkan Puan seorang diri. Dan juga keluarga saya sendiri. Sedangkan masa tu anak-anak dah memeluk agama Islam bersama ibunya lah. Ya, saya secara sah. Mungkin dari segi itu satu, laporan polis dah dibuat, polis siap datang rumah lagi, tak tahulah apa jiran tetangga katakan lagi Puan. Macam mana pula dari segi mungkin ugutan adakah berlaku sebarang ancaman atau ugutan daripada keluarga sebelah bekas suami? Bukan saja daripada keluarga bekas suami, tapi keluarga saya sendiri. Sebab anak-anak saya lah cucu di keluarga ni. Adik-beradik saya semua perempuan. Anak lelaki saya tu adalah waris lelaki yang pertama dalam 3 generasi. Masya-Allah. Dan bagi kaum Hindu, yang lelaki, anak lelaki ni waris yang amat penting. Jadi bila saya Islamkan anak tersebut, ancaman dan ugutan bukan sedikit. Sampai takat nak mencolik anak-anak ni daripada sekolah lagi, dengan menggunakan kereta, dengan menggunakan PI. Allahuakbar. Ada saja caranya. Dan berapa usia anaknya tu sekarang, anak sulung tu? Alhamdulillah, anak yang sulung tu dah berumur 18 tahun. Yang keduanya 17, yang ketiga nak masuk 11 dan yang bongsu nak masuk 10. Itu dia. Besar ujian tu. Puan Rafidah, ibu yang sangat tabah dengan pengislaman, dengan anak, dengan survival untuk selepasnya berpisah bersama suami dan survival sebagai ibu yang berdikari dengan anak-anak tu. Kita nak tanya juga kepada Ustazah. Yelah, ini apa yang berlaku pada Puan Rafidah adalah salah satu daripada banyak peristiwa yang berlaku dalam kalangan saudara baru kita lah. Jadi macam mana pengurusan psikologi juga mungkin memain peranan penting
penting. Bagaimana di HCF itu sendiri pengurusan psikologi saudara baru kita? Kita kalau saudara baru menghadapi masalah, even Puan Rafidah pun memang Hidayah Center turut serta ada membantulah. Kita pertama sekali kita akan panggil mereka, berbincang dengan mereka lah, dan mengetahui apa masalah mereka. Bila setelah mengetahui masalah mereka tu, kalau setakat masalah yang kita boleh hadapi, kita boleh bantu, kita akan bantu step by step lah ya Puan Rafidah. Macam kita ada staff kita yang bantu Puan Rafidah, sehingga Puan Rafidah pun dibantu oleh institusi lain dekat sini. Urusan legal kita memang kita bantuan bila kita berhadapan dengan situasi macam ni, kita bukan saja berhadapan dengan klien kita yang inginkan bantuan tu, bukan sekadar kita Hidayah Center yang bantu. Kalau dia perlu dapatkan lawyer, kita akan cari lawyer. Kalau dia perlu bantuan, of course kes-kes macam ni kita akan direct kepada Majlis Agama Islam. Kalau macam kita memang berdaftar bawah Majlis Agama Islam Selangor untuk membuat pengislaman, dan kita pun memang mudah dapat bantuannya, kita akan rujukkan dia ke Majlis Agama Islam Selangor lah, terutama kalau mereka tu tinggal di negeri Selangor. Kalau di Kuala Lumpur, kita akan rujuk ke Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Maknanya untuk dilindungi ataupun dibela untuk urusan-urusan undang-undang sebagainya, semuanya lah. Termasuk dia orang punya kebajikan lah, rumah mereka. Betul. Macam Puan Rafidah sendiri, kita cakap lah Majlis Agama Islam Selangor banyak membantu Puan Rafidah pada masa awal-awal dulu ya Puan Rafidah. Bukan senang tu Puan. Ya Puan. Hidayah Center sendiri ada satu ketika di mana saya terpaksa bermalam di Bukit Aman kerana laporan yang telah dibuat ke atas diri saya. Panel-panel lawyer daripada Hidayah Center membantu saya menerusi malam tersebut, tengah malam pada hari Ahad. Datang juga melalui telefon. Mereka masih memberi nasihat melalui telefon walaupun dah 3 pagi. Alhamdulillah, saya pernah mengalami sendiri bantuan daripada Hidayah Center dari aspek legal pun. Macam mana Puan Rafidah boleh jumpa dengan sahabat-sahabat dari Hidayah Center? Siapa yang mungkin memperkenalkan, ataupun mungkin Puan sendiri yang cuba cari di mana-mana dalam yalah, out of nowhere atau somewhere tu jumpa Hidayah Center? Adakah ustazah masa tu? Alhamdulillah, pertemuan saya dengan Hidayah Center bermula pada tahun 2011 di mana keadaan saya sungguh teruk daripada aspek keuangan, also daripada aspek keselamatan anak-anak, di mana saya menghadapi masalah untuk memberi makan pada anak-anak tersebut. So bila saya menghubungi seorang kawan, Brother Farish, dia ketemukan saya dengan pengurus bahagian dakwah waktu tu, Encik Zun Arif, yang datang ke rumah dalam masa 1 jam dengan dengan makanan-makanan yang kami perlu dan dengan apa jua bantuan yang saya perlukan masa tu. So persahabatan dengan Hidayah Center bermula daripada tahun 2011 lagi. Kat situ. Nanti kita cerita lebih lanjut macam mana Puan Rafidah sendiri bersama-sama dah kenal, lepas tu bersama pula dengan Hidayah Center sebagai sukarelawan, dan juga banyak membantu memberi nasihat dari segi kaunseling lah kepada saudara baru kita. Maknanya nak bagi nasihat kat orang ni, kita sendiri kena lalui payah perik jerih tu sebenarnya yang macam Puan Rafidah lalui. Dan mungkin modul untuk melatih para sukarelawan, kita nak tanyakan lebih lanjut pada Cik Wan Muhammad kejap lagi juga. InsyaAllah. Baiklah, teruskan bersama kami di Warna Pagi IKIM FM, pilihan utama anda. IKIM FM, pilihan utama anda. Ibadah umrah anda kini lebih mudah dan terancang dengan akaun simpanan iBank Rakyat untuk ibadah umrah. Mula merancang perjalanan ibadah umrah anda dengan deposit serendah RM10. Rabbi Yasir wala tu'asir, Rabbi Tamim bil khair. Semoga niat ibadah umrah anda dipermudahkan. Buka akaun simpanan iBank Rakyat untuk ibadah umrah sekarang. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.bankrakyat.com.my atau hubungi 1300 805454. Anis, aku tengok muka kau glowing je kebelakangan ni. Jerawat pun dah kurang. Pori-pori muka pun macam tak nampak dah. Kau pakai produk apa? Betul ke? Aku pakai produk Mary Jardin. Sabun muka 100% dari susu kambing hanya RM40 je. Serius ke? Aku pun nak try lah. Ni produk Muslim kan? Ya, serius lah. Dia gunakan face oil bagus untuk kulit dengan harga yang berpatutan. Produknya yang natural dan mampu milik. Macam mana nak beli? Boleh dibeli melalui website www.maryjardin.co, FB Mary Jardin HQ dan ejen-ejen Mary Jardin yang sah. Kebebasan individu.
Kebebasan ini termasuk kebebasan keluar masuk individu dan mempertahankan dirinya daripada sebarang pencerobohan. Demikian juga ia tidak boleh ditangkap atau dikurung atau dikenakan tindakan kecuali tertakluk kepada undang-undang. Kezaliman memang dilarang oleh semua syariat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka ia berlaku ke atas Muslim dan juga bukan Muslim. Petikan daripada buku Hukum Hakam Golongan Bukan Islam dalam Negara Islam terbitan Institut Kefahaman Islam Malaysia tahun 2016. Hasil karya Dr. Abdul Karim Zaidan, terjemahan oleh Abdul Wahab Abdul Latif. IKMFM, pilihan utama anda. 8.58 minit pagi. Sikit lagi nak menuju ke jam terakhir Warna Pagi dan kita masih lagi menyaksikan di Facebook IKMFM. Secara langsung kita bawakan segmen analisis Hidayah Center Foundation dan juga untuk pendengaran anda di radio IKMFM bersama Hidayah Center, cerita tentang HCF dan sukarelawan. Ya, kan. Bagaimana cabaran yang dihadapi oleh Puan Rafidah ini sebenarnya besar, bukannya kecil. Bagaimana melibatkan keluarga dan juga bukan sahaja keluarga sampai keluarga mertua, tapi melibatkan juga pihak polis ni. Jadi subhanallah, sangat berat cabaran tapi tetap tabah. Boleh tak cerita satu pengalaman Puan tadi? Ustazah Misah sempat sebutkan, Puan Rafidah cerita macam mana sampai tak ada duit nak memberi makan, bagi makan anak-anak, dan di situlah mungkin ditemukan jodohnya dengan Hidayah Center. Itu salah satu mungkin cabaran lain sepanjang bila dah peluk Islam tu. Apa lagi yang mungkin yang dihadapi oleh Puan sebelum kita ceritakan pasal Puan pula membantu saudara baru? Banyak cabaran yang kita lalui sebagai seorang ibu tunggal, ya. Pada dasarnya kalau tak ada masalah pun kehidupan ibu tunggal ni memang susah. Apatah lagi kalau ditambah dengan bebanan mahkamah and polis, ya. Memang susah hidup ni. But alhamdulillah, dengan keyakinan dan bantuan daripada Hidayah Center, saya dapat mengharungi masalah-masalah yang saya temui. Even daripada even transport, ya, saya dibantu dengan pengangkutan apabila saya nak buat laporan ataupun apabila saya dipanggil untuk laporan. Ya, alhamdulillah. Dari segi kalau dari segi pekerjaan pula macam mana? Survival Puan untuk mencari pekerjaan mungkin? Saya tak dapat mencari pekerjaan sebab anak bongsu saya masa tu berumur 2 tahun. Dan kerana diancam dari segi keselamatan oleh ibu bapa saya sendiri menggunakan Jabatan Kebajikan Masyarakat, ya, dan laporan-laporan palsu pihak polis. Ya, mereka banyak membuat laporan palsu. Jadi apabila anak yang kecil tu tak ada pengawasan dewasa, mereka boleh diambil oleh kerajaan. Jadi saya tak ada tempat nak tinggalkan anak tersebut. Sentiasa bersama anak-anak lah, kan macam mana. Susah. Okey, dan sekarang alhamdulillah Puan Rafidah sendiri banyak membantu saudara-saudara baru yang menghadapi masalah yang sama dialami oleh Puan Rafidah menerusi nasihat kaunseling juga, dan difahamkan mungkin kejaya terkini ataupun mungkin bantuan terkini Puan kepada saudara baru sebagai kaunselor. Buat masa ni saya adalah panel kaunselor sebagai konsultan kepada pejabat mufti Jabatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan saya juga secara sukarela memberi kaunseling kepada pihak-pihak yang memerlukan, terutama sekali sisters yang dalam keadaan emosi yang terlalu tertekan atau sisters yang tak ada tempat nak pergi, ya. Saya bawa mereka ke Hidayah Center supaya mereka dapat dibantu. Kita beri nasihat dan juga cadangan, and also membawa mereka kepada badan-badan yang berkenaan untuk dibantu. Baik. Ustazah, adakah perkara yang berlaku dalam kalangan saudara baru kita ni juga menjadi satu pengalaman yang boleh dijadikan satu modul latihan untuk saudara baru kepada sukarelawan kita? Ya, kita sebenarnya di dalam sukarelawan kita ni, salah satu sukarelawan kita ni, kita ada banyak sukarelawan bahagian latihan, sukarelawan bahagian program, even sukarelawan bahagian media, dan kita juga ada sukarelawan yang menyantuni saudara baru. Bimbingan, ya. Ada juga macam last week kan, kita cakap pasal keluarga Ansar, itu dari aspek keluarga angkat. Kita juga ada saudara baru yang kita bukan keluarga angkat tapi kita macam pembimbing rakan sebaya lah, one to one macam tu kita pun ada lakukan juga.
apa tadi? Jadi kes-kes yang berlaku ni adakah boleh jadi modul juga kepada tadi kembali kepada soalan tu. Memang betul. Dengan apa yang berlaku ni kita dapat tahu kita tahu masalah Sura Baru ni bila masuk Islam apa dia. Ada kalau misal kata dia ada ditinggalkan keluarga, apa dia yang kita boleh santuni, apa emosi dia, apa keperluan dia kan. Kalau misal kata dia perlukan contohnya antara modul kita tu kita ziarah. Ziarah ni kita kenal pasti apa masalah dia. Ya, Porafidah ni pun terlibat dengan ziarah kepada mualaf. Kan? Jadi kita tahu pertama sekarang ni kita dalam proses nak adakan satu macam SOP lah. Contohnya daripada dia memeluk agama Islam sampai kepada dia stabil macam Porafidah ni kan. Apa dia step-step dia yang sukarelawan ni boleh bantu. Contohnya kita lepas dia masuk Islam, keperluan dia akidah dia. Lepas dia akidah dia tu apa dari segi ekonomi dia, emosi dia. Itu kita sedang bina sekarang. Dia memang betul. Pengalaman-pengalaman kita ni yang kita boleh kumpulkan akhirnya menjadi satu maksudnya panduan pada kita lah macam mana kita nak menyantuni Sura Baru. Betul lah. Lebih mantap lagi lah. Mungkin modul yang disediakan untuk melatih para sukarelawan. Ada sahabat kita berkongsikan di WhatsApp ni, Cik Wan. Dia kata ingat dulu masa di KL ada teknik berdakwah di lapangan. Ada yang ada istilah-istilah yang beliau sebutkan lah. Tapi kebanyakan prospek saya orang lelaki yang nak ngurat. Allahu Akbar. Ni bukan dai wanita lah ni. Cabaran besar tu. Terus kena stop lah kan. Dan selalu diingatkan oleh amri ataupun pemimpin kumpulan dakwah tersebut supaya berhati-hati, jangan terlalu macam kena hati-hati jugalah daripada ancaman. Itu pun ancaman juga daripada ni. Macam mana mungkin ada modul tertentu khusus untuk wanita yang nak berdakwah untuk dielak daripada diurat diganggu lah. Bukan senang tu Cik Wan. Dia sebenarnya bila kita buat street dakwah ni, antara penekanan yang kita berikan kepada peserta di lapangan, kalau boleh perempuan approach perempuan, lelaki approach lelaki. Kita pun kena jaga satu ikhtilat, satu lagi keselamatan, sebab kita tak tahu bila lapangan tu kita berdepan dengan macam-macam background orang kan. So itulah sebenarnya langkah yang patut kita buat masa dakwah lapangan lah. Tapi kalau tak boleh elak, nampak sangat saya macam tak boleh tidur, nampak brother tu tak berdakwah, rasa macam tak best kan. Kalau boleh jangan pergi seorang, bagi berkumpulan. Kita pun dalam dakwah pun kalau perempuan 2 ataupun 3 approach seorang kan. Memang kena pentingkan aspek keselamatan lah. Mana taknya Pian sukarelawan CF Somai Lote kata ganggu habis. Betul. Tapi dah baik-baik sukarela pula tu. Okey, itu satu cabaran yang perlu mereka hadapi sebagai sukarelawan dan sahabat-sahabat di Hidayah Center. Macam mana dari segi achievement ataupun pencapaian para sukarelawan ni? Adakah satu kalau boleh tanyakan target tertentu setiap kali kita turun ke lapangan padang? Okey, macam tahun ni insya-Allah kita pun dah tetapkan target untuk 2018. Kita kalau boleh kita bukan sekadar nak ramai volunteers sukarelawan, tapi kita nak juga sukarelawan yang berilmu dan berkemahiran. Itu sebab kita sediakan program-program latihan yang sesuai, contohnya modul dakwah dalam masyarakat majmuk ataupun singkatan di DMM, supaya mereka ni boleh berdakwah dengan adanya ilmu dan juga kemahiran. Dalam DMM tu insya-Allah kita kongsikan topik-topik berkaitan dengan dakwah. Macam mana kita nak menyampaikan Islam dengan mudah kepada non-Muslim kalau kita dapat soalan tentang Islam. Macam mana kita nak menjawab soalan-soalan lazim yang datang daripada non-Muslim tentang Islam. Dan juga kita dalam training kita faham agama-agama mereka. Agama Hindu, agama Buddha, agama Kristian, supaya kita dapat berdakwah dengan lebih baik dengan mereka kan. Macam topik yang tu ni mualaf pun sebenarnya adalah model kita. Bimbingan mualaf. Kita jemput ceramah kita yang pengalaman banyak dalam bidang sokongan saudara baru ni. Kongsi macam mana cara sukarelawan ataupun pendakwah kita menyantuni mualaf. Itu adalah modul kita. Betul, adab kita juga kan nak mendekati saudara baru betul, kan. Cabaran mereka hadapi kan. So kita amat menggalakkan muslim kawan-kawan kita jom join kita punya training insya-Allah. Macam di DSCF sendiri Cik Wan, saya yakin ramailah saudara baru kita berbilang bangsa, berbilang kaum. Jadi sangat penting train the trainers tu. Jadi macam mana di sana di DSCF sendiri? Kita yang pertamanya yang saya nak kongsikan juga, kita kalau boleh bila kita buat dakwah non-Muslim ni bukan sekadar orang Melayu saja. Kita kena pastikan juga mualaf-mualaf kita ni macam Kak Rafidah ataupun kawan-kawan kita yang bangsa Cina, bangsa India ni juga bukan sekadar jadi mualaf biasa-biasa. Mereka ni juga jadi pendakwah.
supaya mereka boleh berdakwah kembali kepada kaum mereka. Macam Puan Rafidah lah. Kerana mereka ni macam Puan Rafidah. Dai dan panel. Dia orang yang sangat baik untuk berdakwah kepada kaum dia. Kan macam saya tak boleh cakap Tamil. Macam semalam kan. Semalam alhamdulillah dekat Masjid Bulat tu, bila ada seorang volunteer kita, dia orang Melayu tapi dia belajar kat Beijing. Saya tengok dia buat mosto tu terang pasal Islam dekat orang Cina dalam bahasa Mandarin. Masya-Allah, sebab dia tahu bahasa Mandarin. Masya-Allah, saya rasa bestnya kalau apa ni kita boleh cakap bahasa Mandarin kan. Kita cakap kita boleh Korea. Kita cakap ni hauma tu pun orang Cina appreciate kan. Apatah lagi kalau kita boleh communicate kan. Berbual-bual macam saudara sendiri macam tu. Dan itu juga salah satu langkah dakwah Cuma saya nak tambah sikit sebab berkaitan dengan tu apa latihan ni. Sebab kita perlu skillful lah, kemahiran. Sebab soalan-soalan kalau kita nak pergi kepada yang belum Islam ni, soalan dia kadang-kadang lain macam. Apa soalan Wan yang biasa? Soalan-soalan luar biasa yang ditanyakan. Apa yang biasa ditanyakan tapi jawapannya kejap lagi. Kejap lagi boleh. Soalan-soalan unik dan mungkin pelik yang ditanyakan kepada sukarelawan Hidayah Center. Dan juga untuk Puan Rafidah, ada yang bertanya di WhatsApp kita ni, macam mana agaknya cerita tentang hidayah yang mengetuk hati Puan Rafidah. Apa yang menyebabkan Puan Rafidah tertarik untuk memeluk Islam? Nanti akan dijawab. Kita berehat kejap. Kita kembali selepas ini untuk analisis bersama Hidayah Center Foundation di Warna Pagi. IKIM FM, pilihan utama anda. IKIM FM, pilihan utama anda. IKIM FM, pilihan utama anda. Getting the perfect, beautiful and healthy body is not a simple and trouble-free challenge. Variety and moderation are essential for good health. A healthy eating habit helps to contribute to your general well-being. Here's a tip for you on healthy eating. Eat fresh meat and seafood with skin and fat removed. Halal pure healthy meat, chicken, fish, milk, olive oil and honey are highly recommended in Islam. However, eat less of red meat and eat more chicken and fish. Limit your intake of foods rich in cholesterol, such as organ meats, brain, kidney, liver, eggs and shellfishes. Saturated fats found mostly in animal foods increase the amount of cholesterol in the blood and increase the risk of heart disease. Don't forget to say Bismillah before your meal. Eat healthy, live healthy. This message is brought to you by IKIM FM. Mak Teh suka nasihat anak-anak cucu-cucu Mak Teh. Jaga kesihatan. Badan kita ni nak pakai lama. Yang paling penting, amalkan jus kurma hidayah keluaran Serai Mazhab Shredding. Bagus jus kurma hidayah ni untuk kecergasan minda dan fizikal. Jus kurma hidayah ni kegunaan harian untuk menambah tenaga. Lelaki, kanak-kanak, wanita sebelum dan selepas bersalin pun memang sesuai. Jus kurma hidayah, jus untuk semua. Hubungi Serai Mazhab Shredding 012-784-8364. 012-784-8364. Ibadah umrah anda kini lebih mudah dan terancang dengan akaun simpanan Bank Rakyat untuk ibadah umrah. Mula merancang perjalanan ibadah umrah anda dengan deposit serendah RM10. Rabbi Yasir wala Tu'asir, Rabbi Tamim bil Khair. Semoga niat ibadah umrah anda dipermudahkan. Buka akaun simpanan Bank Rakyat untuk ibadah umrah sekarang. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.bankrakyat.com.my atau hubungi 1300 805454. Alhamdulillah kembali bersama kami di Warna Pagi IKIM FM yang diwarnakan oleh Islamic Relief Malaysia. Bantulah kepada mereka yang memerlukan di Syria, Myanmar dan Palestin menerusi tabung My Sedekah Islamic Relief Malaysia. Hubungi 0389263434 untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Alhamdulillah kembali untuk segmen analisis bersama Hidayah Center Foundation dan minggu keempat ataupun episod keempat pagi ini kita bercerita tentang Hidayah Center dan juga sukarelawan dengan hashtag Sampaikan Islam Santuni Mu'alaf. Puan Rafidah, sebelum kita bicara lebih lanjut bersama Puan Hamisah dan juga Cik Wan, macam mana agaknya bagaimana Puan memeluk Islam? Apa yang membuat terketuk pintu hati tu? Alhamdulillah, nak sebut dulu hidayah ni milik Allah. Tapi asbabnya banyak lah ya. Apa satu sahaja perkara yang telah mendorong saya untuk mendekati Islam, Al-Quran. Kebenaran yang terdapat dalam Al-Quran dan penyelesaian yang Al-Quran memberi untuk segala aspek masalah hidup kita sendiri. Biar mental, biar fizikal, biar emosional, biar penyakit. Ya, dalam Al-Quran banyak perkara yang boleh kita ketahui berbanding dengan kitab-kitab yang lain.
Ya, so alhamdulillah pengenalan saya dengan Al-Quran telah membuka hidayah untuk diri saya untuk memeluk agama Islam setelah 10 tahun menunggu. Maksudnya Puan Rafidah membelik dan membaca Al-Quran itu? Ya, saya dah hafal Al-Fatihah jauh lebih awal daripada sebelum memeluk Islam. Dan ada buat perbandingan mungkin dengan kitab-kitab lain? Ya, saya. Sebab saya beragama, ibu saya beragama Hindu, ayah saya pula beragama Katolik. Banyak perbezaan dalam kitab-kitab tersebut yang saya sangsi, yang saya tak puas hati dengan amalan-amalan. Dalam Al-Quran, perkara yang saya ketemui sungguh menenangkan fikiran saya, sungguh memberi jawapan untuk soalan-soalan saya. Dan semuanya ada jawapan daripada apa yang dicari oleh saya. Even sebelum memeluk Islam itu sendiri. Subhanallah. Kan bagaimana mudahnya mengetuk pintu hati dengan Al-Quran itu sendiri. Subhanallah. Itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Indahnya jawapan tadi itu dan pengalaman Puan Rafidah sendiri. Dan sekarang bila Puan banyak membantu saudara-saudara baru dalam nasihat, pesanan nasihat dan kaunseling tu, apa antara, kalau boleh kita tanyakan, yang biasa diajukan, soalan-soalan yang diajukan oleh saudara baru untuk minta bantuan daripada Puan? Kebanyakan waktunya mereka ni keseorangan. Terlalu confused dengan masalah-masalah persekitaran ataupun apa-apa masalah yang mereka hadapi. Tak ada tempat untuk bergantung. So normally bila dia tak ada tempat nak bergantung, kita kena bawa dia balik kepada asas. That is Allah. So kebanyakan soalan yang ditanya normally kerana mereka keseorangan. Masalah-masalah ekonomi yang lain boleh diselesaikan. Like kalau tak ada kerja, kita tolong dia cari kerja. Bila dia tak ada rumah, kita carikan rumah sewa. But bila datang pada tajuk pergantungan, mereka confused sebab tak ada keluarga, tak ada kawan, perubahan dalam hidup. So di sini kita terpaksa membawa dia balik kepada Allah. Subhanallah, itu dia. Tapi saya satu yang sangat menarik perhatian si pagi ni, Puan Rafidah berbicara tersusun bahasanya tu. Bahasa Melayunya cantik, elok. Nama kau kaunselor Pian. Itulah pasal kita pun terasa, bukan terasa tidak. Yalah, sampailah ke jiwa apa yang disampaikan. Kita pun dikaunseling kan pagi ni. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Rafidah, insya-Allah. Dan Cik Wan, macam mana tadi? Soalan-soalan unik dan pelik yang mungkin pernah ditanyakan. Kita nak tahu kan kepada sukarelawan kita. Okey, pengalaman dakwah kita memang kita berdepan dengan banyak soalan yang sebenarnya juga menggambarkan salah tanggapan mereka, salah faham mereka tentang Islam kan. Soalan-soalan tu juga sebenarnya menyentuh tentang akidah kita. Contohnya di mana Allah? Tak nampak, kita tak nampak Allah. Apa bukti kewujudan Allah? Ataupun tentang Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad kahwin 12? Al-Quran kata kahwin 4. Dia pun tahu isi Quran kan. Ataupun apa bukti adanya kehidupan selepas kematian? Macam mana nak buktikan adanya akhirat? Dan macam-macam lagi soalan, kenapa orang tak kena pakai tudung, kenapa lelaki boleh kahwin lebih daripada satu, kenapa orang Islam sembah Kaabah. Soalan-soalan lazim yang insya-Allah sebenarnya dalam training kita memberikan perkongsian macam mana cara untuk kita menjawab. Dan sebenarnya pengalaman dakwah kita juga sebenarnya, ataupun saya sendiri banyak juga berdepan dengan soalan yang susah, yang unik, yang saya sendiri pun kadang-kadang macam mana nak jawab ni kan. Nak jawab pun kena sertakan dengan akhlak ya. Betul. Tapi kalau tak jawab saya kata saya tak boleh jawab. Kita jangan goreng. Saya akan kata kita rujuk pada orang lebih tahu dan kita akan contact dia balik. Sebab kadang-kadang soalan yang kalau pengalaman tu kan, orang yang tak beragama ni, yang tak ada agama mana-mana kan, memang soalan itu sangat payah. Kenapa ada syurga dan neraka, kenapa macam-macam lah yang kita rasa mencabar jugalah untuk berdepan dengan mereka kan. Mereka menggunakan logik akal. Tapi kita tak boleh goreng-goreng juga Itu sebab pentingnya datang program-program latihan juga, supaya kalau lah ada soalan-soalan yang biasa ditanya, kita ada ilmu untuk menjawab. Maksudnya ada bimbingan untuk mereka yang akan menjawab soalan tu ya. Baru ni alhamdulillah pengalaman saya, ada seorang Jepun datang. Dia pun sebenarnya kata tak pernah fikirkan tentang dia sebagai seorang manusia, dari mana kita datang, kenapa kita diciptakan kan. So insyaAllah kalau kita dapat menjelaskan dengan baik soalan-soalan ni kepada mereka, insyaAllah mereka boleh terima. Sebab selama ni mereka tak pernah fikir, tak pernah menggunakan akal fikiran yang Allah bagi ni untuk memikirkan tentang kejadian kita kan. InsyaAllah siapa yang saya tambah salah satu soalan yang pernah diajukan kepada saya lah, kepada orang yang nak memeluk agama Islam. Dia kata, macam mana Allah tahu semua perkara? Kan? Macam mana nak jawab? Kan? Nanti kita pergi kelas itulah yang pentingnya datang ke program kita, memang
kita akan rungkaikan persoalan-persoalan yang macam ni. Baik, Hidayah Center ada kelas. Okey, Ustazah, katakanlah ada seorang ni dia aktif ketika zaman belajar dengan aktiviti kesukarelawanan. Tapi masalahnya bila dah bekerja ni tak ada masa Isnin sampai Jumaat, kemudian Sabtu Ahad pula ada kerja lain juga. Maklum dah banyak kerja pula ya. Jadi macam mana selain daripada nak kesukarelawanan tu dia nak membantu HCF? Okey. Kita sebenarnya di Hidayah Center Foundation, kita bukan sekadar sumbangan-sumbangan tu menjadi sukarelawan. Tak. Kadang-kadang kita faham setengah-setengah daripada orang ni dia tak ada masa, sibuk sangat. Memang ada yang memang sibuk sangat, asyik keluar negara ke kan. Kerja memang balik lewat malam. Biasanya orang macam ni income tinggi kan. Pian lah tu. Saya balik rumah tengah hari tu. Okey. Kita di Hidayah Center Foundation, kita ada inisiatif-inisiatif yang kita bukakan kepada orang ramai untuk membantu Hidayah Center. Sebagai contoh, salah satunya lah kita inisiatif kita berterusan sepanjang tahun dan juga daripada Januari sampai kepada Disember. Yang pertamanya macam kita pernah selalu sebut ialah Ansar Inisiatif lah. Yang serendah sumbangan RM1 sehari. Bayangkan kita kena banyak dalam Al-Quran ada banyak pahala cakap pasal pahala sedekah kan. Sedekah ni penghapus dosa, sedekah ni membuat kesakitan. Ya betul. Mendatangkan rezeki semula. Okey. Antaranya kita sumbangan Ansar Inisiatif RM1 sehari dan sebulan RM30. Setahun baru 360. Saya teringat lagi masa saya datang program yang bersama dengan Convention Harta Muslim bersama dengan Mufti Wilayah. Dia kata sekurang-kurangnya 1% daripada pendapatan kita tu mesti kita sumbangkan semula. Bukan zakat tu lain lah. Ini sedekah kita, pembersih kepada diri kita, harta kita. RM1 diperuntukkan 1%. Kita di Hidayah Center di samping Ansar Inisiatif, kita juga bila nak sampai bulan Ramadan tu memang kita ada banyak lagi inisiatif. Kita ada iftar perdana yang mereka boleh menyumbang kepada kita untuk menaja baru beriftar. Puara Fida biasa kan datang bawa anak-anak. Every year kita ada iftar perdana seluruh Malaysia. Bukan sekadar di sini. Hampir dekat 2,000 mualaf kita santuni. Boleh berinfak bersama kita. Kita juga ada sedekah Ramadan. Ini memang duit ni semua akan kembali kepada mualaf dan usaha-usaha menyampaikan mesej Islam. Cuba bayangkan kalau seorang masuk Islam dengan sumbangan kita RM1 tu. Kita harap kita sama-sama berpahala. Bayangkan kalau kita membawa kebaikan, perubahan, memasukkan orang kepada Islam. Allah kata dia punya jariahnya tu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saham yang grafnya tak turun-turun ya. Memanglah. Kalau berniaga dengan Allah, ini adalah perniagaan dengan Allah yang garanti Allah kata akan untung. Maknanya bayangkan sahabat kita masuk Islam solat dia pula bersedekah, dia pula mengajar ilmu, mengajar anak dia. Itu orang kata pahala yang berterusan. Orang kata kalau MLM tu makan tak habis lah. Tapi dekat akhirat tu kita tenang, kita duduk dari alam kubur tu pahala kita berterusan. Itu memang kita nak, insya-Allah. Itu dia satu usaha dan inisiatif juga untuk sahabat-sahabat kita bersama Hidayah Center. Selain daripada menjadi sukarelawan yang turut akan dilatih oleh para pelatih yang insya-Allah berpengalaman, kita juga boleh turut menyumbang kepada untuk dana yang mana mereka akan menggunakan. Apa tadi namanya? Dana kita Ansar Inisiatif. Anda boleh layari hidayahcenter.org.my untuk maklumat lanjut. Dan kejap lagi kalau nak sertai Hidayah Center sebagai sukarelawan, macam mana caranya dan apa faedah-faedah bersama Hidayah Center akan kita kongsikan untuk pusingan terakhir kita. Betul tu. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, nantikan selepas ini. Teruskan bersama kami di Warna Pagi. IKIM FM, pilihan utama anda. IKIM FM, pilihan utama anda. Wah, ini pelapis air baru Nur Ain kan Kak Su? Ya, RM2,499 je. Murah kan? Bahan seramiknya berkualiti tinggi. Kandungan pH alkalinya 9.0. Dan yang penting ada kelulusan SIRIM. Nah, cubalah. Rasa segar. Lepas ni akan rasa lebih bertenaga dan baik untuk tubuh badan kita. Nak suruh mak belilah. Eloklah tu Man, tengah promosi sekarang ni. Call lah 0149955300. Sistem penapis Nur Ain terbaru di pasaran. Bersih dan selamat untuk digunakan. Wang boleh dicari, kesihatan tak boleh dibeli. La, susu kambing la 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 la. La 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 apa tu, Dek? La 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 las lah ibu. Adik sedang minum susu las coklat kurma kegemaran adik ni. Ada khasiat organik dari susu kambing dan kurma. Bijak anak ibu. Ibu pun jimat. Semua adik-beradik kamu minum susu ni. Ayah kamu pun suka. Jom ibu, susu dah habis ni. Tempah di lasdelivery.com sekarang. Las susu kambing.
Jangan kita ingat dengan jadi isteri orang jahat, jadi jahat juga. Sebagaimana yang berlaku dalam surah Al-Lahab, yang disebut dengan isteri Abu Lahab, jahat dia, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Jangan kita jadi demikian. Tetapi jadi bagaikan Asiyah, walaupun suami yang jahat, dalam keadaan suami yang jahat, dia ni sebaik-baik wanita dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. IKIM FM, pilihan utama anda 9.22 minit pagi. Warna Pagi diwarnakan oleh Islamic Relief Malaysia. Mari membantu mereka yang memerlukan di Myanmar, Palestin dan Syria bersama tabung My Sedekah Islamic Relief Malaysia. Hubungi 03-8926-3434. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Okey, Alhamdulillah kita masih lagi bersama dengan Puan Rafidah Veronica, Ustazah Siti Hamis Samanan dan juga Encik Wan Muhammad Wan Ibrahim untuk topik kita hari ini, analisis kita Hidayah Center Foundation ke sukarelawanan kita. Jom kita nak tanyakan pada Puan Rafidah sendiri, apa antara faedah dan hikmah bersama-sama menjadi sukarelawan Hidayah Center Foundation, Puan? Alhamdulillah, apabila kita beranikan diri untuk menjadi sukarelawan, kita turut menyumbang tenaga kita, ilmu yang dah kita pelajari dan penyelesaian masalah-masalah kita, channel-channel yang boleh kita lalui sewaktu kita sendiri menghadapi masalah kita. Dalam membantu menyelesaikan masalah mu'alaf-mu'alaf yang lain. Sebab kita dah ada ilmu. So bagusnya sekiranya kita boleh menyumbangkan balik ilmu tersebut kepada mereka yang memerlukan. Dan mu'alaf-mu'alaf ni memang memerlukan banyak bantuan. Dan menjadi sukarelawan juga memberi ketenangan pada diri kita sendiri dan memberi keyakinan pada diri kita sendiri untuk bangun balik daripada apa yang kita dah hilang. Macam dalam keadaan saya kehilangan keluarga. Tapi dengan membantu mu'alaf-mu'alaf yang bermasalah, saya seperti telah ada keluarga yang baru. So, dan silaturahim berterusan. Walaupun putus sebelah, kita mendapat satu lagi. Alhamdulillah, kita akan lebih yakin, lebih kuat dalam meneruskan hidup kita sendiri. Bertambah keluarga tu. Mungkin Puan Rafidah sendiri ada tak usaha nak mengajak ahli keluarga yang belum lagi memeluk Islam untuk ikut serta? Mungkin in future. InsyaAllah saya masih mencuba. First step dia adalah untuk menjadi contoh yang baik. Jadi saya sedang dalam proses menjadi contoh yang baik terhadap keluarga saya. Dan juga rakan-rakan yang lain agar mereka tahu Islam, apakah Islam sebenarnya. Dan tidak melihat Islam daripada Muslims, tetapi melihat Islam daripada Al-Quran sendiri. Islam itself. Subhanallah. Kita doakanlah moga-moga berjaya perjuangan Puan Rafidah, sisi keluarga menjadi contoh tauladan yang terbaik, insya-Allah, Puan. Mungkin Cik Wan dulu nak kongsikan macam mana sahabat kita nak menyertai Hidayah Center. Itulah ramai yang teringin ni sebagai sukarelawan. Baik, dalam Hidayah Center ni kita tubuhkan satu squad sukarelawan, kita namakan Rakan Hidayah. So untuk menyertai Rakan Hidayah ni boleh pergi kepada page kita, hidayahcenter.org.my. Kat situ nanti akan ada satu ruangan untuk mendaftar sebagai sukarelawan Rakan Hidayah. Terus boleh isilah, dan insyaAllah bila mereka isi, kita akan dapatlah data mereka kan, dan kita akan hubungi. Ataupun boleh pergi kat Facebook kita, Hidayah Center Foundation, boleh tinggalkan pesanan lah, ataupun boleh call PM ataupun boleh contact office kita kan, untuk dan beritahulah berminat untuk jadi volunteers, dan insyaAllah kita punya staff akan bantu. Dan saya juga nak ajak kepada kawan-kawan Islam kita supaya tambah ilmu kita dalam dakwah ni, dalam dakwah Islam ni. Kalau ada ke lapangan hujung minggu kan, kita buat program di DMM tu, dakwah dalam Masyarakat Majmuk. Boleh follow FB Hidayah Center, ataupun ada page khas dakwah dalam Masyarakat Majmuk, page FB. Kita akan sentiasa update kat situ program-program yang terdekat. Baik, Ustazah, mungkin sebagai kesimpulan, mungkin Ustazah boleh kongsikan kesimpulan betapa pentingnya kesukarelawanan untuk kita sama-sama menegakkan agama Islam kita secara khususnya. Ya, betul. Sebenarnya mana-mana aspek jugalah, tak kisahlah dari segi kita ni yang buat santunan mu'alaf dan menyampaikan misi Islam, kemanusiaan. Saya rasa banyak yang didokong oleh sukarelawan. Sebagai contoh, kita pernah mengambil pengajaran daripada nama NGO tu IHH dekat Turki. Dia ada
lebih 1 juta sekarang seluruh dunia. Kita pun harapnya macam itulah, sebab sukarelawan ni adalah satu kekuatan bagi kita. Dan sukarelawan ni juga bukan sekadar menjalankan aktiviti-aktiviti yang macam tu. Begitu juga sukarelawan yang dermawan. Itu yang memberikan, menginfakkan harta dia bersama dengan kita. Kita ni macam bukan nak minta derma, tapi nak kongsi pahala. Kita dermawan. Bayangkanlah kalau kita ni pun bukan dapat grant daripada kerajaan, adalah sumbangan sikit-sikit. Tapi kalau kita bersatu padu dari segi bersama dalam gerak kerja, bersama juga menyumbang, bayangkanlah berapa ramai orang di luar sana yang boleh kita santuni, dan berapa banyak mesej Islam yang kita boleh sampaikan ke seluruh pesuk Malaysia ni, dunia. Agar tak ada persoalan bila kita mati nanti, ada tak kita sampaikan Islam ni kepada orang yang belum beragama Islam. Masya-Allah. Moga-moga kita ada jawapan untuk dijawab nanti. Dan juga kita mulakan langkah tu sekarang lah, jangan ditanggung lagi, insya-Allah. Dan Hidayah Center Foundation sentiasa ada untuk membantu saudara dan sahabat kita menjadi sukarelawan dan juga menjadi para duat ataupun dai untuk membawa syiar Islam ini. Kita ucapkan banyak terima kasih atas perkongsian sebulan bersama Hidayah Center Foundation. Puan Amisa, Cik Wan dan Puan Afidah sendiri juga mewakili saudara-saudara baru yang bersama Hidayah Center untuk perkongsian kita. Moga-moga ramai yang turut terinspirasi dan nak jadi dai serta sukarelawan. Betul tu. Dan dakwah itu sebenarnya milik semua, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah berpesan, balighu anni walau ayat, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Okey, dan kita ucap terima kasih sekali lagi pada HCF. Jumpa lagi insya-Allah semua. Semoga berjaya, sampaikan Islam, santuni mu'alaf. Hashtag jangan ingat. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Itu perkongsian kita untuk segmen analisis minggu terakhir dan episod terakhir bersama Hidayah Center Foundation. Terima kasih sekali lagi atas perhatian semua. Betul tu. Kita akan kembali lagi selepas ini bersama dengan